Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang berjaya di dunia maupun di akhirat kelak. Ingatlah sungguh-sungguh bahawa keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan merugikan diri kita sendiri. Pada hari ini, saya ingin mengajak para jemaah semua untuk menghayati khutbah yang bertajuk Istiqamah dengan Islam dalam menghadapi ujian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 3. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Maksudnya, demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benar beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, senario pada masa kini jelas menunjukkan bahawa banyak negara umat Islam berhadapan dengan pelbagai krisis kehidupan, sama ada krisis ekonomi, politik, sosial dan perang saudara yang tidak berkesudahan. Perkara ini diburukkan lagi dengan paparan media massa daripada luar dan dalam negara yang hanya berlaku di negara-negara umat Islam sahaja. Ditambah lagi dengan melabelkan umat Islam ini sebagai umat yang tiada tamadun, agresif, ganas, bahkan seringkali juga umat Islam dikaitkan dengan aktiviti keganasan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu adalah wajar untuk kita semua menyatakan Islam itu adalah benar. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya adalah kita umat Islam sedang diuji dengan ujian yang amat dahsyat. Adalah menjadi kewajipan kepada kita semua untuk memahami apa itu ujian. Malah tidak salah untuk kita menyatakan bahawa kehidupan ini penuh dengan ujian. Makin kuat ujian yang mendatang, maka terujailah iman seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling hebat kedudukannya iman di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah tentulah di kalangan para nabi dan rasul yang banyak menerima ujian dalam misi dakwah mereka. Maka tidak hairanlah kita meniti sejarah, maka orang yang paling layak kedudukannya, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar sebagai kasih Allah, iaitu kedudukan yang paling tinggi diberi Allah kepada sekalian makhluknya. Maka sering dengan kedudukan Allah itulah disebabkan ujian yang ditanggung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai ulul azmi. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang paling dahsyat ujiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud para nabi kemudiannya seumpama dengan mereka. Kemudian yang seumpama dengan mereka, sekiranya seseorang itu kuat dalam agama, maka ujiannya pun semakin kuat. Dan apabila seseorang itu lemah dalam agamanya, maka Allah akan mengujinya sesuai dengan kadar agamanya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, oleh yang demikian betapa perlunya kita fikirkan bahawa semua perkara yang mendatang itu sebagai ujian yang menguji iman kita, dan ujian ini bukan alasan untuk kita berpaling tadah dari keimanan yang sebenar. Biarlah apapun tomahan yang dilemparkan musuh-musuh Islam kepada Islam, jangan kita merasa rendah diri dan merasa lemah hidup sebagai umat Islam. Ingatlah, janji Allah hanya untuk orang-orang yang sabar menghadapi ujian yang datang dengan jiwa yang tenang sahaja, akan mendapat balasan syurga di dalam akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-139, wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin, yang bermaksud, dan janganlah kamu merasa lemah dalam memperjuangkan dan mempertahankan ajaran Islam,
dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamu adalah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh yang mencapai kemenangan, jika kamu adalah orang-orang yang sebenar-benar beriman. Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita adalah umat yang sentiasa beristiqamah berjuang untuk mencari kebenaran berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Perjuangan dalam menepuhi ujian tanpa mengenal erti putus asa adalah asas kejayaan umat Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa kesan daripada ajaran Islam yang meresap dalam jiwa umat Islam menjadikan kita dihormati. Malah dengan semangat iman yang berkobar-kobar inilah kesinambungannya telah berjaya mencetuskan tamadun manusia dengan wujudnya Khalifah Islam dan berjaya mengemudi dunia hingga sampai ke puncaknya. Semangat inilah perlu kita ambil untuk jadikan pedoman agar segala ujian yang mendatang tidak melemahkan semangat kita. Hadirin Jumaat sekalian, sudah tiba masanya kita umat Islam untuk menyusul langkah dengan membulatkan tekad untuk bangkit dari segala fitnah mereka yang memusuhi Islam. Ujian yang datang, marilah kita hadapinya dengan mengikuti jejak Rasul dan para sahabat agar kita sentiasa pada landasan iman yang benar. Hanya jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul serta para sahabat sahaja akan menghindarkan kita daripada melakukan kekufuran apabila berhadapan dengan ujian dan dugaan. Kehadiran ujian itu sebenarnya adalah jalan Allah untuk menguji kita agar dikurniakan balasan syurga yang abadi. Pandanglah ujian hidup itu dengan sangkaan yang baik, kerana itu adalah hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam juga sewajarnya kembali menghayati Al-Quran dan As-Sunnah dengan panduan para ulama sebagai sumber rujukan mereka. Sewajarnya kita memahami bahawa setiap yang berlaku itu mesti diambil iktibar dan jalan penyelesaiannya. Carilah titik pertemuan yang berlaku dalam menyelesaikan sebarang masalah yang melanda umat, bukan untuk mencari titik perbezaan yang mengundang fitnah, lalu punah dan musnah. Kekuatan kita hanya pada iman yang dibina melalui Islam. Kita menyadari bahawa cabaran masa kini yang berkaitan dengan ideologi dan kepimpinan yang dihadapi oleh umat Islam menyebabkan perpecahannya telah diambil kesempatan. Berpadulah dan beriringilah untuk mencari khairat ummah, untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengira ujian yang datang dan pergi silih berganti umpama malam dan siang. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah ini, umat Islam disarankan agar dapat mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa semua ujian itu datang daripada Allah untuk menguji dan menguatkan iman seseorang. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa tabah dan redha ketika menempuhi ujian yang menimpa. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang terbaik, untuk mencari khairul ummah. Yang terakhir, umat Islam hendaklah mengambil iktibar dan pengajaran melalui ujian yang ditempuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahillazi fadla yaumul jum'ah wa ja'ala khairul ayyam fil usbu' wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan diri dalam melaksanakan tugas dan amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Dan jauhilah sikap riak, takabur, sombong dan bongkak, kerana ia bakal menghapuskan segala pahala dan amal ibadat kebaikan yang pernah kita lakukan selama ini. Sidang Jumaat yang diberkati Allah sekalian, bersempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah dan para malaikatnya pun sentiasa berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan dengan sebenar-benarnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimi wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihfaz bidawamil auni wal hidayati wat taufiq was-sihhati was-salamah minka ya karim. Maulana wa sukabillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnu Marhum Sultan Mahmud Muttafi Billah Shah wa anzil rahmatan alaihi wa ala sultanah no zahira sultanah Terengganu. Fas auladahu wa ahlahu wa zawihi wa aqaribah wa fas ulama'ahu wa zara'ahu wa qadatahu wa ummalahu wa ayahu minal muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wa ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'mahi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa li zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.